Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya kita nak masuk apa itu left shoulder. Okey. So left shoulder ni biasanya orang dengar macam perkataan bahu kiri. Okey, LS. Tadi kita dah tengok video resistance support. Sekarang kita nak tengok video left shoulder. Okey, so left shoulder berkait rapatlah dengan syllabus kita kan. Left shoulder. Okay. So left shoulder ni kita pendekkan dia jadi LS. So dia tak ada right shoulder lah. Okay, dia semua left shoulder. Okay tuan-tuan. Sebelum ni kita faham bahawa resistance support bila naik sini. Okay. Sebagai contoh yang paling sering bekas dan ini adalah point ni, bucu resistance ni adalah mewakili resistance support. So potensi price menguji di sini adalah tinggi. So price akan naik. Okay. So di sini juga adalah resistance support tinggi. Bila price turun menguji, contohlah dia ke dalam sikit lah ini, dia akan naik sehinggalah berlakunya swap tuan-tuan. Swap di mana dia mematikan previous low. Bila price turun ni dia matikan sini. Okey, kalau macam ni, adakah dia sudah berlaku swap? Belum lagi. Sebab potential naik tu masih ada. Sebab boleh jadi false breakout. Untuk menunggu dia menjadi swap, tuan-tuan dan puan-puan mestilah menunggu berlakunya apa? Berlaku FTR yang kita belajar video yang pertama tu. Okey, barulah ada tanda-tanda signal pertukaran trend tuan-tuan. So di sinilah tuan-tuan nampak, di sini pula akan jadi resistance support dan sini akan jadi resistance support. Jadi di mana left shoulder? Kita kan belajar resistance support dan left shoulder ya, dua benda ya. Ini resistance support dan sini resistance support. Di mana left shoulder? Yang sebelum ni yang kita katakan bahawa resistance support juga boleh menjadi left shoulder. Okay, left shoulder. Resistance support juga boleh menjadi left shoulder. Dekat mana resistance support? Dekat sini. Dan dekat sini. Inilah resistance support. Di mana pula left shoulder? Left shoulder adalah di kawasan ini tuan-tuan. Yang tadi ni jadi resistance support. Sekarang ni bila dia market dah mula berlawan dengan dia, dia dah bertukar jadi left shoulder. Sebab dia duduk belah kiri, bahu kiri. Inilah left shoulder. So inilah structure left shoulder dan resistance support. Boleh dapat tak? Saya harap tuan-tuan semua boleh dapat. Contohlah, price naik sekarang. Price naik sekarang. Tuan-tuan juga boleh tumpukan ke kawasan left shoulder. Okay. Cara ni mungkin tuan-tuan pening. Jangan risau sebab kita akan belajar benda ni. Okay. Dekat mana kita nak boleh entry ni? Kan saya yang cakap, kat mana ni entry ni? Tadi resistance support entry dekat. Jadi pening. Jangan risau. Kita memang nak datang sini nak belajar. Cuma sekarang ni kita nak faham dulu structure dia. Kemungkinan dia akan uji dekat sini dan dia jatuh. Kan tadi kita tengok dia uji resistance support. Sekarang ni kita tengok dia ada left shoulder pula dekat sini. Samalah dengan sini. Okay, dah ada turun sini. Tengok-tengok ada left shoulder pula dekat sini kan. Tapi left shoulder yang macam mana kita nak entry tu. Okay, so saya akan ajak tuan-tuan dan tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Pokoklah tuan-tuan kata, alamak pening dah, dia mula pening. Jangan pening. Sebab ni kita baru masuk structure market. Structure market by resistance support. Okay, kita ulang lagi sekali. Pertama sekali market jadi macam ni. Resistance support. Okay, resistance support. Ingat sekarang ni dia resistance support. Tanda tak apa. RS. Okay. Price touch dekat kawasan RS dan naik. Sini juga akan jadi RS. Touch RS dan naik. Okay. Tanda je. Sini RS sekarang. RS. Sini RS. RS apa? Swap ke flip? Swap ke flip? Ingat balik video tadi sebelum ni. Ini adalah kawasan flip sebab
trend semasa. Trend semasa, kena ingat itu. Jika trend semasa, tuan-tuan ingat ini adalah RS. Sekiranya berlaku engulf kat bawah ni, break, dia break previous low, adakah ini sudah berlaku pertukaran trend? Belum lagi, sebab belum berlaku FTR untuk sell. Dia kena berlaku FTR untuk sell dulu. Baru kita confirm market tu ada potensial untuk berubah. Okay. Contoh dekat sini dah jadi FTR untuk turun. Engulf, previous support, naik, gagal buat new high dan break previous low. Maka ini adalah FTR yang baru dia create. Okay. Ini adalah FTR yang baru dia create. Okay, ingat ni zone ni. So ini adalah kawasan FTR untuk trade. Okay, so sekarang ni kita ada resistance support dan ini resistance support yang sebelum ni kita padam. Padam dia. Padam. Jadikan dia sebagai LS. Okay. Dah baru nak masuk silibus kita dah. Nak masuk dah, pelan-pelan dia nak pergi masuk kan. Okay, so ini adalah LS. Di mana RS? RS adalah di kawasan ini. Okay, ini juga RS. Okay, tapi ini RS untuk swap, ini RS untuk flip. Faham ? So saya harap kenapa jadi swap? Sebab dah bertukar trend. So setiap sebelah kiri ni, yang uptrend ni, semua dah jadi swap. Yang downtrend sekarang ni adalah semasa. So dia akan jadi RS flip. Flip ni dia trend semasa. Trend semasa. Kalau downtrend lah. Okay. Downtrend. So ini adalah RS untuk flip. Tuan-tuan boleh tanda dekat sini. Okay. Dan ini adalah RS untuk swap. Okay. So saya harap tuan-tuan dapat membezakan tentang RS flip, RS swap dan juga left shoulder. Okay. Sekiranya price naik, matikan previous FTR. Sekiranya dia stop dekat sama dengan level yang ni tuan-tuan, jangan ambil risiko tanda ini sebagai LS. So potensial untuk dia jatuh lagi sekali tu ada. Kenapa? Mesti ada sebab. Sebab dia berada dalam target. Target adalah resisten bertemu resisten. Yang orang kata double top dan sebagainya kan. So inilah sebab dia gagal break. Dia cuma break ni tapi dia gagal break ni. Sebab dia stop dekat level target. Target adalah setiap ni lah. Target. Okay, so berhati-hati. Kita tak boleh ambil mudah lah benda ni. Kecuali dia jadi macam ni. Dia naik. Dia break dulu yang ni. Dia buat new FTR untuk buy. Macam ni. Ngam. Syarat FTR untuk buy ni, dia tak berada dekat dengan target lah. So dia engulf kan. Dia break atas macam ni. So kita dah tahu setiap RS ni nak jadi LS ke? Masih RS. Dia akan jadi LS pula sebab bahu kiri untuk yang ni. Sebab tu dia cakap bahu kanan tak ada. Dia akan jadi bahu kiri je. Kita nak belajar ni. Kita nak jadi bahu kiri. Bahu kiri saja, LS sahaja. Tak ada bahu kanan. Bila dia naik je ni, dia akan jumpa LS ini pula. Okay, so saya harap tuan-tuan boleh faham. LS dan RS tu dia boleh jadi LS. Okay, begitulah seterusnya. So saya harap video ni bermanfaat untuk tuan-tuan. So nanti kita akan perkemaskan sedikit demi sedikit untuk video seterusnya. Sekiranya ada apa-apa yang perlukan pertanyaan dan kefahaman, tolong buat jena dalam grup. Kita akan sama-sama belajar dalam tu. Okay.